Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua anak-anak pelajar. Bertemu lagi bersama Cikgu Adila dalam subjek pendidikan jasmani dan kesihatan untuk tingkatan 5. Okey, baiklah, untuk hari ini kita akan pergi kepada unit 4 iaitu permainan kategori pukul dan memadang iaitu permainan softball. Baiklah, jom kita lihat dahulu standard kandungan yang ingin dicapai pada hari ini. Yang pertama, melakukan kemahiran softball dalam situasi permainan. Yang kedua, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan softball. Yang ketiga, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Okey, namun begitu, disebabkan PDPR, kita hanya melakukan ataupun belajar secara teori ya. InsyaAllah, jika ada diizinkan nanti, bila kita dah naik sekolah, kita akan belajar secara praktikal kemahiran-kemahiran yang telah kita pelajari. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada sedikit pengenalan berkaitan permainan softball. Okey, permainan softball memerlukan aplikasi penyelesaian masalah dalam strategi memukul dan memadang. Okey, memukul bagi menyerang lah ya. Kemudian memadang bagi pertahanan. Okey, pasukan softball wanita Malaysia telah memenangi pingat gangsa dalam Tamasya Sukan C di Manila pada tahun 2019. Permainan softball memerlukan kecekapan. Setiap pemain membuat keputusan untuk merealisasikan keberkesanan strategi memukul dan memadang. Okey, keperluan kecergasan yang sangat tinggi membantu pelaksanaan kemahiran dalam permainan softball. Kamu kan dah belajar apa itu kecergasan fizikal. So, dalam permainan softball ni beberapa kecergasan yang sangat diperlukan lah. Antaranya adalah kecergasan dari sudut daya tahan kardiovaskular, ketangkasan, kepantasan, kelajuan, kemudian kekuatan otot dan sebagainya. Okey, kemudian hal ini akan dibincangkan secara terperinci mengenai strategi yang boleh digunakan pakai berdasarkan situasi permainan sebenar. Untuk tingkatan 5 ni kamu lebih fokus kepada strategi menyerang dan bertahan. Okey, seterusnya kita pergi lagi kepada di bawah ni adalah beberapa gambar kemahiran ya yang terdapat dalam permainan softball, iaitu yang pertama memukul bola, yang kedua menampan bola dan yang ketiga melempar bola. Banyak lagi ya kemahiran, tetapi kamu dah belajar untuk tingkatan 3 ya. Okey, seterusnya sebelum kita pergi kepada strategi menyerang dan bertahan, jom kita lihat dahulu video berkaitan defensif pertahanan dalam softball. Video-video yang terbaik ya. Jom kita tengok. This ball is lasered into right field. Bree Betchel, full extension, diving catch. Kita tengok top 3 defensif bagaimana dia bertahan. An outstanding catch, top 10 worthy in my opinion. Dia terus dapat tangkap ya ball. Right down the middle, popped up towards second baseman. Okay, tengok ada pemain yang berlari, ada pemain yang memukul, ada pemain yang melempar bola ya, pitcher. Nice catch ya. Untuk pertahanan baik memang memerlukan penangkap yang bagus lah. Dia terus boleh tangkap bola tu. Okay. Alright, jom kita pergi kepada peralatan asas dalam permainan softball. Okey, ini adalah peralatan asas dalam softball Untuk bermain softball, berapa peralatan yang perlukan lah. Okey, untuk di peringkat sekolah sebenarnya peralatan softball ni sangat mahal. So, dekat sekolah kita pun hanya ada, tak silap saya, ada 2 set saja untuk peralatan softball ni. Kerana kosnya sangat tinggi Okey. Yang pertama adalah warna kuning tu, kadang-kadang ada warna putih bergantung lah. Okey, yang pertama tu adalah bola. Yang kedua, kayu pemukul. Yang ketiga, sarung tangan, glove ni untuk menangkap bola. Kemudian tapak pelari, base.
Base ni ada apa? Base 1, base 2, base 3 Kemudian ada tapak rumah, home plate ada 1. Okey. Kemudian ada helmet. Helmet ni akan dipakai oleh pemukul lah. Okey, kemudian ada set catcher. Set catcher ni dipakai oleh catcher sajalah Ada helmet, ada leg guard, ada pelindung dada Kemudian ada tapak pitcher plate. Kemudian ada mid glove catcher. Okey, itu bahagian peralatan softball Okey, kemudian kita pergi sedikit kepada kemahiran asal softball. Tadi kita dah sebut kan ada kemahiran menyambut bola. Yang ni perlu kemahiran yang betul lah. Kalau tidak nanti kalau gagal menyambut bola, memberi peluang kepada pihak lawan lah untuk mendapatkan mata. Okey, kemudian kemahiran membaling bola dilakukan oleh pitcher kemahiran ni. Okey, kemudian kemahiran memukul. Kemahiran memukul ni sangat penting lah dalam kemahiran serangan sebab pukulan yang baik akan memberikan berpeluang memberikan kita punya tim mata lah. Okey, seterusnya. Okey, di sini adalah padang softball. Okey. Kalau tengok kat sini ada apa? Ada fall line, ada grass line, kemudian ada diamond ni. Pitcher mount diameter, ada infield, ada outfield. Okey. Saya pintas lalu saja Okey, seterusnya ni adalah kedudukan pemain. Okey, cuba tengok. Yang pertama, pitcher, pembaling bola lah. Pitcher Okey, yang kedua, catcher yang akan menangkap bola tu kalau tak dapat dipukul oleh pemukul ataupun out. Okey, kemudian ada nombor 3 ada first base, yang jaga base pertama tu ada second base. Nombor 4, nombor 5 ada third base. Kemudian ada short top, ada left field, ada center field, kemudian ada right field. Okey, ini untuk pemadang lah Alright, seterusnya kita akan pergi kepada subtopik seterusnya Okey, baiklah. Untuk tingkatan 5 ni kita dah fokus kepada strategi serangan dan bertahan Okey, dalam permainan softball ni sebenarnya untuk mendapatkan mata kita perlu menghabiskan larian di base tu daripada selepas memukul tu kita kena lari di base 1, base 2, base 3 dan seterusnya kepada last kali station tu kan. So barulah dapat satu mata. So apa strategi serangan yang membantu kita mendapatkan mata? Okey, jom kita lihat Okey, di sebelah ni dia kata permainan softball memerlukan beberapa strategi serangan dengan menggunakan kemahiran. Ada 3 kemahiran memukul, menampan dan larian tapak. Okey, cuba lihat di sini So, dalam serangan kita perlu ada 3 kemahiran ini, memukul, menampan dan larian tapak bagi mendapatkan peluang untuk mendapatkan mata Kemudian pukulan yang berkesan terhasil daripada hayunan bat yang kuat dan titik kontak mengenai bola softball dengan tepat. Okey, selain itu kita punya pukulan Pukulan oleh pemukul perlulah berkesan Bagaimana berkesan? Kuat dan titik kontak mengenai bola softball dengan tepat supaya bola tu melambung pergi jauh. Tapi tak adalah sampai keluar dia pergi jauh ke depan lah, masih dalam arena Okey, strategi ini boleh dipelbagaikan bergantung kepada kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Sebagai contoh, jika pasukan memadang mempunyai kelemahan menangkap bola tinggi, strategi memukul bola tinggi dan jauh ke hujung kawasan permainan boleh digunakan. Kita tengoklah kita punya opponent tu macam mana. Kalau memang dia punya penangkap tu tak mahir untuk menangkap bola-bola yang tinggi kan, bola tinggi dan jauh. So kita akan pergi bagi bola yang jauh dan tinggi lah. Okey, pemukul perlu bijak memilih strategi serangan menggunakan kemahiran memukul, menampan dan larian tapak untuk memperoleh larian dalam situasi permainan.
permainan. Kalau pukul tu pukul bola lah. Menampan tu dia kita tampan saja bola tu supaya bola tu ke belakang macam tu ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada strategi pukul, tampan dan lari. Okey. Cuba lihat, strategi pukul dan lari memerlukan pukulan bola yang tepat dan kuat bagi memastikan bola berada jauh dari kawasan permainan. So, bila bola lagi jauh, okay, kita pemadang memerlukan masa lah untuk menangkap bola. So, kita dapat masa untuk membuat larian dalam base tu ya. Boleh pergi base 1, kemudian kalau tak dapat tangkap lagi base 2, base 3 seterusnya, habiskan larian. Mungkin dapat habiskan larian ataupun separuh Okey, kemudian strategi ini menyukarkan pasukan pemadang menangkap bola dan memberikan masa serta peluang kepada pemukul dan rakan pasukannya berlari mendapatkan larian. Sebab dalam softball ni kita perlu berlari lah. Sebab tu saya kata tadi, untuk kecergasan fizikal memang perlu kepada kelajuan. Kalau boleh pukul pun jauh-jauh tapi larinya lambat tak guna so kita perlukan kekuatan untuk memukul, kemudian kelajuan Okey, kemudian pelari di setiap tapak hanya perlu berlari ke arah tapak tanpa khawatir akan dimatikan oleh pasukan pemadang. Itu jika kita punya bola jauh lah ya. Sebab tu strategi serangan ialah memukul bola tu dengan kuat dan jauh. Itu strategi dia. Kemudian strategi ini sangat sesuai apabila pemain pasukan penyerang mempunyai pemain yang mampu melakukan pukulan tepat secara konsisten. Ya, kita tengok kekuatan kita sendiri ya. Kalau kita mempunyai pemukul yang bagus dan konsisten untuk pukul jauh, kita boleh guna strategi pukulan inilah. Kemudian strategi menggunakan tampanan juga membantu mendapat larian jika pemain pasukan penyerang berada di setiap tapak. Okey, seterusnya menampan bola yang jatuh di hadapan pemukul menyukarkan pihak pemadang membalas pukulan. Okey. So, saya harap awak faham lah. Nanti kita tengok video lah untuk lebih faham ya. Sebab biasanya kalau teori bercakap macam ni tak berapa nak nampak terutama bagi mereka yang tak pernah langsung main softball ataupun tak pernah tengok langsung dekat YouTube ke apa ke, tak pernah tengok Lepas ni saya akan sediakan video bagi awak jelas sikit lah yang diterangkan oleh pemain lah. Alright, kat sini ni dimensi lah gambar bagaimana latihan untuk strategi serangan tadi. Okey, cara bermain kita tengok sikit. Permainan bermula dengan pasukan pemadang mengambil tempat memadang. Pemain penyerang akan bersedia di tempat memukul. Jika pasukan menyerang ingin mendapatkan larian awal, home run, strateginya ialah pemain yang membuat pukulan pertama perlulah seorang pemukul yang konsisten dan mampu membuat pukulan kuat dan jauh ke hujung kawasan permainan. Setelah pemain membuat pukulan tinggi dan melepasi kawasan permainan, pemukul mendapat larian home run. Apa maksud home run tu? Home run tu dia boleh lari habiskan base ni lah. Okey, selepas pukul. Okey, pukul dekat sini. Dia akan memukul. Okey, kemudian selepas pukul dia akan lari kat sini, lari kat sini, kemudian lari kat sini, balik kepada dekat home run ni. So dapatlah satu. Bila dah habis tu dapat satu mata. Okey. Okey, tetapi strategi ini mempunyai kekuatan dan juga kelemahan. Jom kita tengok apa kekuatan dia. Okey, kekuatan. Pemukul boleh memukul ke kawasan kosong tanpa pemadang untuk memberikan masa rakan lain membuat larian. Tu pun kalau pemukul tu memang pemukul yang bagus ya. Tetapi kelemahan dia, pemukul perlu memastikan semasa membuat pukulan kontak bola tepat. Jika tidak, bola tidak akan dipukul jauh dan mudah ditangkap oleh pemadang. Ya, kalau tak berapa bagus kemahirannya, kontak bola kita pun tak betul, tak tepat pada bola tersebut, kemudian bola tu tak akan pergi jauh dan menyebabkan pemadang boleh tangkap cepatlah. So kita tak sempat nak lari ke base 1. Okay, so kita akan out lah. Alright.
So kat sini kita tengok keselamatan ciri keselamatan yang perlu. Okey, pastikan peralatan yang digunakan semasa latihan dan pertandingan adalah dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Contoh helmet helmet tu tak ada lah besinya dah, dia punya cover kat depan tu kan, rosak ke ataupun dah berkarat ke, dah patah ke, sebab nanti menyebabkan kemalangan Alright. So, kita pergi kepada, so faham untuk maksudnya kat sini untuk menyerang, tim kita perlukan pemukul yang bagus. Pemukul yang mempunyai kekuatan tangan dan boleh pukul dengan jauh. Okay. Okay. So, bagaimana strategi bertahan pula? Okay. Itu masa serangan. So, masa bertahan pun kita perlu ada strategi Okay. Bagi membolehkan pihak lawan tidak mendapat mata ataupun out bila kita memandang dengan baik ni, mungkin kita punya pihak lawan out dan tak dapat mata lah. Okey, so kita lihat apa itu strategi bertahan. Okey, strategi bertahan diperlukan bagi menghadapi pasukan lawan yang mempunyai pemukul dan pelari tapak yang bijak mengatur strategi untuk mendapatkan larian. Okey, kalau pasukan kita tengok tim lawan kita tu memang hebat memukul, so kita perlu kuatlah dalam strategi bertahan. Okay, at least kita dapat kurangkan dia punya peluang untuk mendapat mata Okey, pasukan pemadang perlu jelas menentukan strategi yang sesuai dan mudah difahami oleh pasukan. Selain keupayaan pelempar pitcher mengawal lemparan kepada pemukul. So kat sini dia kata strategi pertahan yang pertama ialah sebenarnya keupayaan pelempar pitcher tu sebenarnya. Okey. Untuk bertahan yang pertama, okey saya gariskan kat sini Okey, yang pertama mestilah ada keupayaan pelempar pitcher tu. Okey, strategi pertama. So, mengawal lemparan kepada pemukul, strategi bertahan yang boleh digunakan bagi mematikan pasukan pemukul dan pelari tapak adalah dengan mencecah pelari. Strategi kedua mencecah pelari. Kemudian melempar bola kepada pelempar atau menangkap bola. So, ada berapa? Ini adalah strategi dalam bertahan. Okay, apa maksud mencecah pelari? Nanti kita tengok kat bawah ni. Okey, strategi mencecah pelari dahulu. Okey, strategi ini dilakukan dengan cara pemadang menangkap bola yang dipukul. Jika kedudukan pemain pemadang berhampiran dengan tapak yang hendak dituju oleh pelari tapak, pemadang boleh berlari terlebih dahulu dan mencecah pelari tapak yang sedang berlari. Okey, macam ni. Okey, pitcher tim kita sebab kita ni berstrategi bertahan kan. Okey, pitcher bagi bola, kemudian dapat dipukul oleh pihak lawan. Kemudian kita ni pemadang pemadang berhampiran. Contohnya dia punya bola tu pergi ke base 1. Melalui base 1 lah, maksudnya hala ke base 1. So kat situ pemadang tangkap, kemudian terus berlari. Dah lepas tangkap bola tu terus berlari ke base 1. Base yang terdekat dengan tempat dia tangkap bola tu. So bila berlari cepat, laju daripada pemukul tadi, kemungkinan dia pemadang akan sampai lebih cepatlah dan mencecah pelari. Pemukul dikira mati apabila bola menyentuh mana-mana bahagian pelari tapak. So kita sentuhlah pemukul tadi supaya tak dapat sampai ke base 1. Kalau bola tu di berdekatan base 1 lah. Kalau base 2 kita akan cecah di ni lah. Okey. Kemudian kita pergi kepada strategi melempar dan menangkap bola. Okey, strategi melempar bola adalah hampir sama dengan cara pemadang mematikan pasukan pemukul dan pelari tapak dengan cara mencecah. Perbezaannya ialah pemadang yang berjaya menangkap bola akan melemparkan bola ke arah pemukul yang sedang berlari ke tapak 1. Maksudnya tadi kita lari ke base kan. Sekarang strateginya kita melempar. Kita dapat lepas tangkap bola tu, kita lempar kepada pelari tu. Jika bola terkena pada mana-mana bahagian anggota badan pemukul sebelum sempat memijak tapak, pemukul tersebut dikira mati. Out lah
So tak ada peluang lah dia nak teruskan larian dia. Okey, strategi ini selalu digunakan dalam permainan apabila pemukul memukul bola tinggi. Bola yang melayang tinggi, fly ball, akan cuba ditangkap oleh pemadang sebelum bola terjatuh ke tanah. Teknik ini memerlukan pemadang berlari ke arah bola yang dipukul dan berada di bawah bola untuk menangkap bola tersebut. Teknik ini juga memerlukan kemahiran menangkap bola yang baik oleh pemadang. So, untuk pemadang ni sebenarnya memang pemain-pemain kita perlu mempunyai kemahiran menangkap yang sangat baik. Selain menangkap, kita perlu pantaslah laju untuk tangkap bola tu. Kalau tangkap bola baik tapi tak laju, tak guna juga kan. Okay. Kemudian kita tengok glossary ya. Pemukul. Apa maksud pemukul? Pemain yang sedang memukul. Pemukul pelari. Pemukul yang telah membuat pukulan sedang berlari ke arah tapak. Pelari tapak. Pemain pasukan penyerang yang berada dalam tapak. Okay. So, ini gambar rajah dimensi bagaimana cara bermain untuk latihan ya. Bagaimana kaedah serangan bertahan ni dilatihlah, dijalankanlah aktiviti yang kita boleh buat dekat sekolah sebenarnya ya. Okey, jom kita tengok dulu. Cara bermain, murid bagikan kepada 2 kumpulan. Kedua-dua kumpulan akan menggunakan kemahiran bertahan yang dipelajari. Bertahan tadilah ya. Okey, kumpulan A akan memulakan pukulan, manakala kumpulan B akan bertindak sebagai pemadang. Pemain dimulakan dengan murid M1 akan membuat pukulan dan berlari ke tapak. Okey, nampak tak M1? Okey, kejap. Okey, yang ni M1 akan buat pukulan. Kemudian dia akan berlari ke B1. Okey. Pelari murid 2 yang berada di tapak 1. Okey, ni M2. Tadi. Okey, ni M2 ni tadi dia berada kat sini. So, dia berlari kat sini. Tadi dia ada kat sini. Kejap. Kemudian M2 ni akan berlari dari base 1 ke base 2. Okey. Kemudian pemadang M3 akan membaling bola yang ditangkap ke pemadang murid 4. Okey, ni gambar kat M3 tu sebenarnya kat sini ya. Dalam buku teks awak Okey, yang ini M3 ni. Okey, tadi kan pemukul lepas ke M3 ni, pukulan jauh kan. Dan M3 ni akan bagi bola ke M4. M4 ni berada di base berapa tu? Base 1, base 2. Kat sini. So, base 2 ya. Base 2 ni M4. So, bila M3 bagi ke M4 ni, dia cepat-cepat pergi dekat M2 ni untuk matikan dia. Okey. Pemadang M4 akan menangkap bola sambil memijak tapak dan menyentuh badan pelari tapak M2. So, bila berlaku begitu, M2 tu dah out lah. Okey. Permainan ini dimainkan dalam situasi permainan sebenar dengan mengaplikasikan peraturan dan undang-undang permainan softball. Kumpulan yang berjaya memperoleh 5 larian home run dikira sebagai pemenang. Sebenarnya, permainan softball ni sangat best lah ya. Sebab dia agak mudah sebab dia pukul, kemudian kita lari je. Cuma penat sikit lah ya. Kalau dekat sekolah tu, kita tak perlulah ikut dia punya betul-betul ukuran ya. Kita akan kecilkan sikit dia punya bahagian tu. Kita kurangkan dia punya jarak tu. Tak adalah letih sangat kan, sebab kita beginner saja. Okey, kita tengok kekuatan dan kelemahan strategi bertahan ya. Kekuatan dia, keupayaan pelempar, pitcher dan penangkap, catcher yang bijak untuk melempar dan menangkap bola kepada pemukul ya. Kalau kita ada pitcher yang bagus, dia dapat baling bola dengan laju, pemukul mungkin akan out ya. Kalau dah 3 kali tak dapat pukul bola yang bagus, yang dibaling dengan okey, pemukul tu boleh mati kan. Kalau 3 kali tak dapat. Okey. So, pasukan yang mempunyai kepantasan larian dan kemahiran menangkap serta menghantar bola dengan cekap dapat mengatasi pasukan yang memukul dengan mudah. Ya. Kalau sebab tu dalam softball ni perlu kemahiran yang menangkap tu, kita menangkap dengan memukul tu kita kena seimbang lah ya. Perlu ada dua-duanya. Okey.
Kelemahan, tanpa kesefahaman yang tinggi antara pemadang, pasukan memukul akan mendapat mata dengan mudah. So, bila tangkap bola ni, kita tak boleh tangkap saja. Kemudian melilau je kita lempar. Ikut suka hati je kan. Lepas tangkap, tak. Kita tengok dekat mana paling terdekat untuk mematikan player yang kat dalam yang larian tu lah. Kalau kita tengok kita punya pemadang tu yang menangkap bola tu dekat dengan base 1, baling dekat base 1 lah. Jangan pergi baling dekat base 2. So kita tengok yang mana kita nak matikan, pemain yang kita nak matikan ya. Alright, so itu saja untuk hari ni. Kita dah tengok strategi menyerang dan bertahan. So saya harap awak faham lah. Lepas ni saya akan bagi link video, 2 link video bagaimana dimainkan lah. Maksudnya penerangan secara video untuk awak lebih faham. Kemudian kita akan jawab kuis seterusnya. Sila buat tugasan nota lah. Okay. So itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi untuk minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.